perkongsian ilmu pada hari ini lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan. So terima kasih kerana sudi meluangkan masa tuan-puan untuk perkongsian ilmu pada hari ini. So saya sebenarnya lebih kepada kita berkongsi ilmu lah pada pagi ini. So untuk makluman sebenarnya hari ini sesi perkongsian kedua lah yang dianjurkan oleh bahagian pertanian bandar. So pada minggu lepas mungkin ada yang join, mungkin ada yang terlepas ke. So saya harap yang mana terlepas mungkin boleh ikuti di kita punya TV pertanian lah, YouTube. So yang mana tuan-puan yang mana berkelangan bolehlah pergi ke YouTube TV pertanian. So kat situ memang ada banyaklah perkongsian-perkongsian ilmu yang pernah kita adakan sebelum-sebelum ni lah. Okey. Sekejap ya, saya share saya punya slide hari ni. Okay. Sekejap ya. Okay. So boleh nampak ke? Boleh nampak tak? Boleh. Boleh puan, boleh nampak. Okay. Okay, so ni ilmu perkongsian yang kita akan sharekan lah. So nanti Urustia akan share juga saya punya maklumat ni lah. Okay. So pertama sekali saya perkenalkan, saya Norhaina binti Abdul Ghani, penolong pengarah di bahagian pertanian bandar, Jabatan Pertanian Putrajaya. So untuk perkongsian hari ini kita akan berkongsilah program pembangunan pertanian komuniti. So macam tuan-puan sedia maklum, sebenarnya program pertanian komuniti ni sebenarnya adalah kesinambungan sebenarnya daripada program pertanian bandar. So mungkin tuan-puan ada yang confuse kan, pertanian komuniti, ada program pertanian bandar, penjana lah, ada program kebuniti lah. So sebenarnya saya ceritakan sikit lah macam mana sejarah lah penumbuhan pertanian bandar ni. So sebenarnya dia bermula daripada program Bumi Hijau sebenarnya. Program Bumi Hijau ni daripada 2006 hingga 2010. So sebelum ni memang tak ada lagi lah bahagian ni tubuh. So kita tengok kepentingan pertanian bandar. So bermula pada 2013, penghujung 2013 bermula tertubuhnya lah bahagian pertanian bandar. Tubuh atas saranan Perdana Menteri waktu itulah YB Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Kita tengok kepentingan pertanian bandar lah, di mana sekarang ni kita tengok kan banyak miskin-miskin bandar yang wujud di bandar-bandar lah dengan kos peningkatan kos sara hidup. So program ni memang untuk objektif utama memang untuk membantu meringankan kos sara hidup di bandar lah. Jadi di sinilah peranan kami
di bahagian pertanian bandar, Jabatan Pertanian untuk membantu komuniti ataupun peserta-peserta yang di bandar lah. Cumanya waktu mula-mula penubuhan memang kami fokus pada pertanian bandar, penduduk bandar lah. So seterusnya pada 2021 hingga tahun 2025 kami kembangkan program ni kepada pertanian komuniti. Kita perluaskanlah bukan sahaja pertanian bandar dan juga di pinggir bandar, tapi juga ke keseluruhan komuniti lah. Okey. Kita tahu pada tahun 2020 dan 2021 kita ada PKP. Jadi di situlah kerajaan nampak perlu bantu pertanian di bandar lah. Jadi kami waktu ni memang terima banyak permohonan. Kita buka permohonan dan juga membantulah individu di bandar melalui program pertanian bandar penjana dan juga program komuniti. Okey. So objektif utama pertanian bandar adalah mewujudkan aktiviti pertanian untuk meningkatkan pengeluaran bahan makanan yang mencukupi, berkualiti dan selamat dimakan. Okey. Maknanya kita galakkan penduduk peserta ni untuk menghasilkan sendiri tanaman makanan supaya hasil-hasil kita dapat hasil berterusan, tak ada racun, hasil yang selamat dimakan dan juga biasanya kita tanam apa yang kita nak makan dan juga kita makanlah apa yang kita tanam. Dan juga di samping itu dapat mewujudkan peluang pekerjaan dan juga interaksi sosial, menggalakkan komuniti luar bandar dan bandar dan juga dari segi kelestarian alam sekitar lah. Jadi melalui program ni memang banyak benefit lah kita dapatkan. Antaranya dapat kita dapat beriadah, dapat hasil sendiri makanan dan juga dari segi kelestarian alam lah. Daripada kita biarkan kawasan-kawasan terbiar kosong, jadi kita boleh usahakanlah tanaman tanaman untuk kegunaan kita. Okey. So bagi program ni sebenarnya pertanian bandar kita memang banyaklah penglibatan kementerian lain dan juga jabatan agensi kerajaan. So di Kementerian Pertanian sendiri memang penglibatan dari Jabatan Pertanian, MARDI, FAMA dari segi pemasaran dan juga LPP. So di KPKT juga memang diwujudkanlah dasar komuniti, dasar kebun komuniti bandar bagi menggalakkan projek-projek komuniti dan juga sebagai rujukanlah supaya program ini dapat bergerak dengan lancar lah. Dan juga bagi KL, kawasan KL wilayah dan Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan di bawah Kementerian Wilayah lah. Dan juga kami bekerjasama juga dengan Kementerian Kesihatan melalui Pelan Tindakan Pemakanan dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri melalui kluster makanan iaitu Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKOL lah. Okay. So melalui program ni memang ada diwujudkanlah. So garis panduan untuk pelaksanaan projek ni. So
di sini tuan-puan boleh scan QR code ni untuk dapatkan maklumat lebih lanjut lah mengenai apa program pembangunan pertanian komuniti, dan juga boleh layari laman web kami. So tuan-puan boleh boleh melayari kami punya website untuk mendapatkan perkhidmatan dan juga khidmat nasihat. Boleh pergi ke website, dan juga di sini memang boleh dapatlah maklumat program pembangunan pertanian komuniti, macam mana objektif, syarat untuk memohon, projek aktiviti dan juga permohonan. So kepada tuan-puan yang berminat, inilah syarat-syarat untuk program pembangunan pertanian komuniti. Memang kita buka hanya kepada warga negara lah, sebab kita punya peruntukan kerajaan. Jadi yang penting warga negara Malaysia berminat, yang penting berminat lah, sebab projek kita kita nak ke sustainability lah. So, yang mana berminat dan mampu untuk melaksanakan projek pertanian dan bersedia beri komitmen sepenuhnya kepada pelaksanaan projek. Okey. Dan juga diharapkan kawasan-kawasan yang telah dikenal pasti tu mendapat perlu dapat kebenaran lah, dan juga daripada pemilik tanah atau PBT, sebab sebelum permohonan dilakukan, kita harap tak adalah isu-isu kebenaran tapak dan sebagainya, dan mematuhi peraturan tapak kediaman, dan diharapkan projek ni dapat berjalan dengan sustain lah, dan juga kami galakkan peserta ni dapat mulakan dululah projek-projek sebelum permohonan. Jadi segala permohonan dapat diteruskanlah. Okey. Permohonan ni kita boleh dapatkan boleh layari laman web Jabatan Pertanian ataupun ke Pejabat Pertanian daerah yang berdekatan lah. Macam contoh katalah projek di Kajang, so mungkin boleh dapatkan borang di Pejabat Pertanian ataupun di dan juga melalui bahagian pertanian bandar lah. Okey, untuk projek pertanian komuniti kita ada 5 kategori lah. Berkelompok, usahawan, sekolah, komuniti dan institusi. So bagi projek individu ni, projek dilakukan secara individu lah di kawasan kediaman masing-masing. Cuma kita mohon permohonan ni dibuat secara berkumpulan lah, dan juga dalam kelompok kejiranan yang sama. Bagi usahawan pula, permohonan secara individu tapi telah memulakan sendirilah, telah memulakan perniagaan. Dan juga sekolah, projek sekolah bagi memberikan pendedahan lah kepada pelajar dan biasanya sekolah ni kita galakkan dari segi pengajaran dan pembelajaran lah. So untuk komuniti, sekolah, individu dan institusi ni minimal 10 orang lah. Bagi projek
community pula, projek yang telah dikenal pasti yang kita nak buat tu dan mendapat kebenaran daripada PBT dan juga permohonan boleh dibuatlah. Okey, bagi institusi pula, projek ini dijalankan di kawasan-kawasan pejabat-pejabat di kawasan yang melibatkan pegawai staf-staf pejabat lah. Okey. Untuk projek-projek ni, ni adalah kadar-kadar insentif lah. Insentif kita berikan dalam bentuk in kind ataupun barangan. Tak dengar. Okey ke tuan-puan? Okey, saya sambung. Okey, untuk kategori individu secara berkelompok. So permohonan perlu dilakukan secara berkelompok lah dan kadar maksimum yang kita bagi. Okey, untuk usahawan pula minima maksimum bantuan adalah sebanyak 5,000 dan juga komuniti sebanyak 20,000, sekolah 20,000 dan juga institusi 10,000. So bantuan-bantuan ni kita bagi secara in kind lah, bukan dalam bentuk nilai lah, dalam bentuk barangan. Okey, bagi projek-projek yang kami lakukan, pembangunan adalah dari segi pembangunan projek seperti naik taraf, projek-projek naik taraf dan juga kemudahan infra, input pertanian dan juga peralatan, termasuk juga pemilihan teknologi lah kita bagi. Pemilihan teknologi ni meliputi latihan-latihan khusus hands on dan juga pemantauan projek lah. Okey. So tuan-puan yang nak menyertai program ini perlu mengisi borang. So di sini saya tunjukkan ini antara borang pembangunan pertanian komuniti yang tuan-puan isilah untuk peserta permohonan projek ni. So tuan-puan kena tahulah kategori apa yang tuan-puan nak nak mohon bantuan lah dan apa projek yang nak dijalankan. Sama ada secara individu, secara komuniti, sekolah ataupun institusi. So secara individu ni kami mohonlah kalau boleh secara berkelompok bagi memudahkan kami buat pemantauan. Macam contoh katalah Encik Abu minat nak buat projek ni, tapi dia tak ada satu kawasan khas. Jadi dia cuma nak buat dekat kawasan rumah dia je. Tapi kalau boleh dia ajaklah juga jiran-jiran satu taman dia tu untuk turut serta juga. Jadi mungkin boleh lantik satu ketua dan buat permohonan lah. Isikan borang-borang ni, lengkapkan dan juga
yang penting dilakukan macam untuk individu dilakukan di sekitar rumah lah. Jadi dia tak memerlukan kebenaran ataupun kebenaran daripada PBT lah, sebab tidak melibatkan kawasan awam, berbanding yang program komuniti. Kalau boleh memang kita nak borang tu disertai dengan kebenaran guna tanah, tapak ataupun kebenaran daripada pemilik tanah ataupun daripada PBT lah. So macam sekolah-sekolah boleh juga memohon daripada peringkat tadika, sekolah menengah, sekolah rendah boleh memohon melalui kategori sekolah lah. So sebenarnya permohonan daripada sekolah memang tinggi lah kita dapat daripada sekolah tiap-tiap tahun, sebab macam di sekolah memang ada memang ada silibus lah yang melibatkan pertanian, macam pendidikan khas ataupun projek subjek PBT, reka bentuk teknologi RBT. So permintaan dari segi permohonan dari segi sekolah-sekolah ni memang kita terima tiada tahun tinggi lah. Lagi satu, di sekolah ni jadi pelajar-pelajar boleh dapat pendedahan awal lah berkaitan dengan pertanian. Diorang boleh kenal lah sayur-sayur, selain diorang makan, mungkin diorang boleh tahu macam mana cara nak tanam dan sebagainya. Dan juga dari segi institusi pula, sebenarnya kita galakkan penglibatan kaki tangan sesebuah pejabat tu lah. Jadi mungkin kat situ ada berlaku lah interaksi sosial. Jadi mungkin stres-stres bekerja boleh tengok tanaman. Jadi hasil-hasil tu mungkin boleh dijual di kalangan kaki tangan lah. Dan juga bagi kategori usahawan, usahawan ni lebih kepada individu lah, individu yang telah memulakan perniagaan secara kecil-kecilan, mungkin dah ada buat jual bahan-bahan tanaman, semayan, mungkin yang itu bolehlah mohon di bawah kategori usahawan. Cuma kami perlukan bukti lah kalau mengatakan mereka terlibat dengan perniagaan. Macam usahawan ni mungkin perlu tunjukkanlah bukti-bukti resit ataupun rekod lah yang menyatakan ada aktiviti jualan dilakukan ataupun hasil-hasil lah, maklumat hasil. So ni borang-borang permohonan lah. Semua ni boleh dapat di website ataupun ke Jabatan Pertanian Daerah yang terdekat lah, yang berhampiran. So tuan-puan perlu isikan semua maklumat-maklumat ni selengkapnya lah sebelum kami proses permohonan tuan-puan tu. Okey. Memang maklumat ni perlu dilengkapkan lah, terutamanya dari segi kebenaran guna tanah lah, bagi projek komuniti, sekolah, institusi dan individu kelompok, supaya kami tahu tapak yang dilakukan projek tu adalah bukan kawasan haram lah. Maknanya kawasan yang memang mendapat kebenaran untuk dilakukan aktiviti pertanian. Okay. Assalamualaikum. So sebenarnya dalam borang ni mungkin terhad lah kalau kata tuan-puan ada peserta yang ramai, mungkin boleh attachkan lah senarai-senarai peserta, senarai-senarai peserta dan juga maklumat yang berkaitan lah dilengkapkan dan hantar ke Pejabat Pertanian Daerah
yang terdekat dengan tuan-puan lah. Dan juga ataupun ke, kalau KL Putrajaya ni ke bahagian Tanah Bandar lah. Jadi kami bolehlah proses dan bantu berikan insentif yang sebaiknya adalah kepada tuan-puan. Okey. So ni kami punya Assalamualaikum. Semak permohonan. So permohonan yang kita terima tu kita akan buat siasatan tapak. Siasatan tapak projek. Maknanya pegawai di kawasan akan turun untuk buat siasatan tapak. Jadi tengok kesesuaian kawasan tu lah. Kita akan tengok kesesuaian kawasan untuk projek pertanian, apa bantuan yang kita boleh bantu dari segi Hello, dari segi Assalamualaikum. kawasan, dari Halo. mungkin Hello. punya Hello. pendapatan cahaya, sumber air dan sebagainya lah. Halo. Tujuan kita lakukan siasatan tapak. One way communicate. Okey. So bila Halo. dah siasat tapak dah ditentukan apa bantuan yang perlu diberikan Halo. dan juga insentif dan juga bantuan-bantuan yang akan diberikan, surat keputusan sama ada lulus dan sebagainya, kita akan bagilah keluarkan kepada pemohon sama ada ke permohonan tuan-puan berjaya atau tidaklah. Okey. So selepas kelulusan permohonan, so kami akan proceed ke perolehan kepada proses proses pembelian barang lah. Jadi selepas perolehan kami akan buat agihan input atau insentif lah yang berkenaan kepada pemohon-pemohon yang berjaya dan juga tuan-puan yang berjaya perlu mengisikan surat aku janji inilah. Surat aku janji penerimaan barang-barang. So ni dia punya surat aku janjilah supaya kita tahu jenis barangan apa yang kita bagi dan juga siapa penerima lah. Sebab bantuan kerajaan kami perlu pantau lah siapa yang terima, sama ada benda tu perlu memberi manfaat lah kepada tuan-puan yang memohon. Okey. So selepas projek dijalankan, pegawai kami akan buat pemantauan lah. Pemantauan sama ada apa yang kita bagi tu tuan-puan buat tak? Sebab ialah bantuan ni daripada kerajaan. So kami nak tahulah sama ada apa yang kami bagi tu dilaksanakan ataupun tidak, dan juga memberi hasil kepada hasil projek itulah kepada tuan-puan, dan tuan-puan dapat manfaat lah daripada bantuan yang diberikan. Okey. So ni antara borang pemantauan lah. Okey. Selain borang penerimaan, sekiranya tuan-puan mahu dah tak nak buat dah projek tu. So tuan-puan kena jugalah kalau boleh isikan borang penamatan. Katalah dah tak ada orang, katalah projek tu projek komuniti tapi dah tak ada orang yang dah nak buat. So bantuan yang diberi pun dah terbiar, terbengkalai. So kami nasihatkan tuan-puan supaya boleh isi borang persetujuan penamatan ni lah. Tapi sebelum penamatan dibuat, biasanya pegawai kami akan buat pemantauan lah projek tu sama ada masih berjalan, masih aktif ataupun dah tak buat lah. Maknanya bila dah tak buat tu, kita galakkan isi borang ni lah, penamatan pelaksanaan projek. Okey. So di Jabatan Pertanian
kami ada pegawai pertanian daerah dan juga kawasan. So memang di kawasan aktiviti pengembangan pertanian memang berlaku lah. Jadi pegawai-pegawai di kawasan memang terlibat lah dari segi memberikan khidmat nasihat teknikal jika ada masalah yang berkaitan lah dengan tanaman, dari segi pengurusan tanaman, masalah penyakit, perosak dan sebagainya lah, ataupun dari segi khidmat latihan kursus, hands on dan sebagainya. Jadi ialah melalui program ataupun program pemindahan teknologi. Jadi kita sampaikan apa yang ilmu-ilmu berkaitan dengan pertanian lah kepada peserta-peserta projek yang berkaitan ataupun kepada golongan sasar lah. Okey, demonstrasi dan juga pameran. So melalui program ni banyak ilmu-ilmu pertanian ataupun teknologi yang boleh dikongsikan lah dengan golongan sasar dan juga peserta-peserta setempat. Okey. So kami di bahagian pertanian bandar memang ada banyak lah buat sesi perkongsian ilmu dan juga perkongsi ilmu dan juga ilmu pertanian lah melalui dalam talian. Macam sekarang kami berkongsi secara dalam talian dan juga jika ada program latihan secara fizikal pun kami buat jugalah. Jadi tuan-puan boleh sentiasa follow kami punya media sosial ataupun info-info, sebab biasanya dikongsikan lah kepada semualah mengenai program-program yang diadakan. Okey, ni antara contoh-contoh lah kursus yang dah dibuat pada tahun lepas. So macam tuan-puan di negeri ataupun di kawasan, mungkin kalau ada kursus-kursus ataupun latihan yang tuan-puan perlukan, boleh berhubunglah dengan Jabatan Pertanian Daerah ataupun mungkin boleh tengoklah apa latihan kursus yang akan diadakan. Okey, so ni antara kursus-kursus yang kami buat lah. So yang ni yang tahun lepas punya program lah. Yang ni khusus kepada golongan sasar dan juga biasanya kami berdasarkan permintaan juga. So yang mana biasanya yang memerlukan latihan akan inilah membuat surat dan mohon untuk kami adakan bagi latihan dan sebagainya lah. Kalau tidak secara fizikal mungkin boleh dibuat secara online juga. Okey. So ni antara pameran-pameran lah. So melalui program pameran ni kami boleh berkongsi maklumat-maklumat pertanian kepada pengunjung ataupun yang berminat lah dengan projek pertanian. Okey. So ni antara sosial media pertanian bandar yang tuan-puan boleh follow lah. Antaranya Instagram, Telegram, Facebook dan juga sebagainya lah, ataupun laman web ataupun juga YouTube TV Pertanian. Kat situ pun ada banyak lah dikongsikan maklumat-maklumat pertanian. Bukan saja pertanian bandar tapi maklumat-maklumat pertanian lah. Okey, sepanjang program pertanian bandar atau komuniti ini dijalankan daripada 2014 hingga 2021, memang kita terima memang banyaklah penyertaan daripada individu, projek komuniti, sekolah dan institusi.
antaranya ni lah dia punya bilangan memang akan ada permintaan tiap-tiap tahun lah sebab kami punya bantuan ni berterusan. Jadi memang dah banyak lah penerima manfaat daripada program ni. Terutamanya program-program yang melibatkan komuniti, kerana melalui program komuniti di samping untuk menghasilkan hasil makanan setempat, jika ada lebihan diorang boleh dapatkan pendapatan lah daripada situ. Tapi sebenarnya objektif utama tanian bandar adalah supaya rakyat dapat hasilkan sendirilah makanan dan tidak bergantung kepada tak bergantung pada ekspor ataupun import makanan. Jadi kita dapat hasilkan sendiri makanan apa yang kita nak makan, di samping dapat bila ada lebihan dapat jana pendapatan jugalah. Okey. So melalui program ni memang kajian telah dilakukan oleh MARDI, kajian impak keberkesanan pertanian komuniti. Kajian ini dilakukan pada tahun 2021 di kajian di seluruh Malaysia lah yang melibatkan ahli komuniti yang dah buat projek ni lah, komuniti dan juga individu. So daripada kajian memang kita nampak berlakunya wujud interaksi sosial di kalangan penduduk ataupun peserta yang buat tanian bandar ni lah ataupun pertanian komuniti. So memang mengaku 98.2% responden yang terlibat memang mengaku memang wujud interaksi sosial sebab melalui program ni lah dia orang kenal sesama mungkin sesama jiran yang sebelum ni kita tak kenal, tiba-tiba melalui program ni mereka dapat kenal jiran-jiran dan juga dapat sama membantu mengusahakanlah tanah-tanah terbiar ataupun tanah-tanah kosong di kawasan mereka dan juga dapat hasilkan makanan sendirilah. Jadi tahap kendiri projek ni lah adalah memang 60.6% memang mengaku dia orang buat pertanian bandar ni untuk digunakan sendiri dan juga selebihnya adalah jualan. Jadi cuma 30.3% hanya menggunakan sendiri. Jadi mungkin dia buat tanam kecil-kecil, jadi hasil tanaman yang diusahakan tu untuk kegunaan sendiri je lah ataupun ahli komuniti. Dan juga hanya 9.1% yang memang tanam untuk aktiviti jualan. So di sini kita nampaklah memang projek ni membantulah dari segi guna sendiri bahan tanaman, bahan makanan untuk hasilkan sendiri bahan makanan lah. Dari segi penjimatan pula kita boleh tengoklah sebelum dibuat projek pertanian ni kos perbelanjaan dapur dalam RM121. Yang ni bagi peserta komuniti lah. So lepas dah buat projek ni belanja hanya RM70.79. So penjimatan dapat dalam RM50.64 sebulan lah. So kalau dah setahun dah berapa ratus kan penjimatan dapat dibuat. Dan juga bagi individu juga punya penjimatan selepas membuat projek adalah RM57. Jadi memang banyak sangatlah membantu mengurangkan kos sara hidup dengan keadaan sekarang ni yang
dengan kenaikan harga barang dan juga kos-kos sara hidup yang tinggi terutama di bandar. Yelah, nak bergerak ke sana ke sini dah ada tol, perlukan kos, perlukan duit. So melalui kita tanam sendiri tanaman yang kita nak guna tu, jadi kita dapatlah jimat berbanding perlu keluarkan duit lah untuk beli-beli sayur yang kita nak. Macam contoh, kita perlukan daun kunyit sikit je, tapi bila beli dah kena beli RM1 lebih, kadang ada RM2, padahal nak guna sikit je kan. So kalau kita tanam, kita just pergi petik, terus guna ikut kuantiti yang mana kita nak guna lah. Jadi tidak berlaku pembaziran lah jika lebihan tu kita guna ke, lebihan sayur yang kita dah tak guna, jadi kita boleh jimat lah kat situ. Okey, dari segi pemasaran pula, kita boleh tengok lah memang dari segi hasil dari segi pertanian bandar ni kebanyakannya dijual terus. 61.9% ni dijual terus kepada ahli-ahli komuniti ataupun penduduk setempat. Jadi macam contohlah kita ambil waktu PKP dulu. Kita nak dapatkan sayur, makanan semua daripada ladang-ladang komersial semua memang di luar bandar jauh. Jadi akan ambil masa untuk dibawa ke kawasan-kawasan bandar dan pinggir bandar. Jadi melalui projek ni kita dapat sayur yang segar terus daripada ladang, daripada kebun dan juga dengan harga yang jauh lebih rendah lah daripada harga pasaran, dan juga kesegaran dia terjamin, dan juga dari segi keselamatan keselamatan hasil sayur tu lah. So sebab kita tahu bila kita tanam sendiri ni tak ada penggunaan racun kimia yang tinggi lah, dan juga hanya 5.56% saja jualan hasil daripada petani komuniti ni ke supermarket. Yang lain-lain ada jugalah macam pasar borong 11%, kedai runcit dan juga pasar basah. So memang majoriti kebanyakan hasil daripada pertanian komuniti ni memang habis dijual terus di kalangan ahli komuniti lah. Okay, so fokus untuk pasaran adalah bersifat komuniti dan juga terus kepada pengguna, dan rantaian dapat dipendekkan lah. So dia tak perlu orang-orang tengah, jadi harga dapat dijual dengan lebih rendah daripada harga pasaran, dan juga segar lah, dan juga kualiti dia terjamin berbanding sebab kajian ni dilakukan juga mengambil kira hasil di pasar borong dan juga hasil komuniti. So memang bila analisis dibuat memang kita nampak ada perbezaan lah dari segi sayur-sayur di pasar borong memang ada residu lah, maknanya ada sisa baki racun. Okay, so saya tunjukkan jugalah contoh-contoh projek perumahan. Yang ni projek individu yang dibuat. Ni contoh di Johor lah, ditanam cili dan terung. So yang ni memang projek-projek yang dah kita nampak dia punya hasil dah berjaya lah. Selain dia guna sendiri di kalangan komuniti, dan juga hasil dia lebihan tu dijual. Okay. So projek komuniti ni contoh di Negeri Sembilan lah, yang melibatkan 20 orang peserta dan juga hasil 60 kilo sebulan. So hasil ni pun
memang kalau nak guna sendiri di kalangan ahli memang berlebih-lebih lah. So selain guna di kalangan ahli, dia orang jual jugalah. So di situ dia orang dapat jana pendapatan. Okey, ni projek sekolah. Ni sekolah Tamil di Kerian, Perak. So yang ni melalui kaedah hidroponik lah. Dan juga hasil dia dijual di kalangan cikgu-cikgu lah, cikgu-cikgu sekolah dan juga anak murid lah. So di sini pun sekolah mungkin dapat generate lah income untuk rolling semula lah projek ni. So ni contoh institusi penyiaran Tuan Abdul Razak. So ni melibatkan staf dan kaki tangan lah. So yang ni pun dapat berlaku lah interaksi sosial di kalangan kaki tangan dan juga dapat mewujudkan persekitaran lah, landscape yang indah lah daripada terbiar kosong kan. Okay. So ni projek di Tadika Kemas yang melibatkan anak-anak Tadika Kemas lah. So kita galakkan pertanian ni daripada umur muda lah. So kanak-kanak ni boleh kenal lah sayur, jenis sayuran. So daripada situ mungkin dapat minat nak makan sayur. So yelah, anak-anak ni bukan mudah kan nak makan sayur. Jadi melalui aktiviti-aktiviti ni dapat menariklah minat kepada aktiviti pertanian dan juga supaya mereka kenal lah jenis-jenis sayur apa. Dari situ mungkin boleh mulalah makan sayur-sayur yang dimakan. Okay. So ni di Persatuan Orang Pekak. So yelah, orang yang kelana upaya pun boleh buat kan projek-projek pertanian ni. So apatah lagi kita diharapkan projek ni dapat dilaksanakan secara berterusan lah, tanpa mengira individu, mengira siapa kita lah. So semua boleh melakukan dan dapat hasilkan sendirilah makanan. Okay, ni contoh projek di institusi lah, ni projek di Pejabat Felda Johor. So ni tanaman secara benefitigasi dan Nutri-Pot. So ni di KL. So ni saya tunjuklah contoh-contoh projek-projek yang dah berjaya. Jadi mungkin tuan-puan yang baru nak mulakan, saya tak pasti, mungkin ada certain tuan-puan yang di sini mungkin ada yang dah buat, ataupun ada yang baru nak mulakan. So ni saya just bagi mungkin pendedahan, so tuan-puan boleh tengoklah contoh-contoh projek-projek yang dah ada. Jadi mungkin dapat bagi inspirasi lah pada tuan-puan macam mana nak bermula dan macam mana nak buatlah projek yang mungkin tuan-puan dah ada cadangan ataupun dah ada lah nak buat projek apa kan. Jadi mungkin kat sini boleh tuan-puan boleh lah tengok macam mana projek-projek ni, jenis tanaman apa yang dibuat dan juga penglibatan ahli-ahli lah. Okey. So saya kongsikan sikit lah. Ke tuan-puan ada soalan ke nak tanya? So boleh juga tanya. Ataupun boleh ajukan, boleh bukakan ni mic ataupun boleh tanyalah kalau ada apa-apa nak tanya sebelum saya kongsikan video. Ke saya terus ke video?
Ada soalan ke tuan-puan? Ada. Hello. Kejap ya, saya sharekan. Encik Ishak ke? Encik Ishak ada nak tanya apa-apa ke? Okey. Nanti kita cerita. Sekejap ya, saya sharekan video kisah kejayaan. Sekejap ya. Okey. Macam nak share? Puan, boleh bagi link presentation tak? Kejap saya dimaklumkan urus dia dah share di chat. Ada dapat tak? Dia hilang lah. Dah dapat bentuk PDF. Nescafe. Ya. Okey, nanti urus dia akan sharekan semula lah. Kejap ya. Lama. Siapa? Nah, saya hutang lo 50 sen. Nanti saya tambah. Anda Dengar ke? kos sara hidup melalui pengeluaran sendiri. Dengar. Sebahagian daripada bahan makanan Dengar. Okey. So saya kongsikanlah ni antara projek yang berjaya lah di KL, di kawasan penduduk di kawasan bandar dan pinggir bandar dengan kerjasama dan pelibatan pelbagai jabatan dan agensi yang berkaitan di Perumahan Awam Seri Perlis, Kuala Lumpur. Berdasarkan kepada situasi tersebut, program tanaman bandar dilaksanakan bertujuan menggalakkan penduduk bandar menanam sendiri sayur-sayuran atau tanaman makanan di sekitar kediaman mereka supaya beban kenaikan kos sara hidup dapat dikurangkan. Boleh Pak Ali kongsikan sedikit sejarah dan latar belakang pertanian bandar di Perumahan Awam Seri Perlis 2 ini? Sejarah pun perjalanan bandar di Seri Perlis 2 ni bermula pada tahun 2014, iaitu awal tahun 2014 dengan pesertanya secara individu dan kami usulkan dalam 4 plot sahaja. Di hujung 2014 kami menghubungi Jabatan Pertanian Putrajaya dan mengajar daripada pembawa dana dan mereka memperkenalkan kepada kami program pertanian bandar. Kami bermula dalam pertanian bandar itu seramai 50 orang aja. Jadi 2018 menandatangani MOU bersama LA21 di PKL. Program berterusan sehingga hari ini. Ramai 50 orang peserta dan kami berkembang daripada 4 plot kepada 9 plot. Jadi keluasan antara itu lebih kurang 2 kaki persegi. Faedah dengan menyertai program pertanian bandar ini? Faedah menyertai pertanian bandar ini memang sangat banyak lah. Bermulanya kita daripada kita beli di pasar raya dengan jumlah yang banyak dan kita simpan dalam TAS. Lepas tu kita akan buang, kita guna sikit. Bermula pada situ kita tanam secara kecil-kecilan, contohnya daun besum, daun sup, daun pudina, serai, pandan, yang simple-simple dulu. Jadi bila kita nak masak, kita turun ke kebun, kita petik secara segar, sihat dan selamat, tak ada racun. Jadi bermula dari situ, kita guna sendiri, lebihan daripada guna sendiri,
kita jual kepada jiran tetangga. Jiran tetangga support, beli sayur-sayur yang contohnya sawi, bayam, bila bermula dengan sayur, tak ada racun, sihat, segar dan bersih, kita mula menjual kepada sekitar. Seri Place 2 dan di tempat mengaji di Seri Place 2. Jadi kita dapat duit sampingan, peserta-peserta kebun mendapat duit daripada hasil jual sayur kepada jiran pertama. Dan bermula 2018, kita bermula dengan pasar tani setiap Ahad di Masjid Khalid Al-Walid. Kita menjual anak pokok, sayur daripada kebun, baja kita dapat daripada pembekal dan biji benih. So daripada situ setiap minggu kita punya income mencecah 5 ke 600 ringgit. Dan kita akan bagikan ikut plot masing-masing lah. Dari situ kita akan merekod hasil jualan dan akan buat bagian lah. Pendapatan tu kalau ikutkan sekarang yang sangat-sangat teruja ialah bayam Brazil. Sangat-sangat mendapat sambutan dan kita kembangkan untuk sebab dia dapat banyak permintaan. Boleh Cik Saiful ceritakan apakah khidmat Jabatan Pertanian dalam program pertanian bandar? Kenapa? Sangkut Puan, sangkut. Okey, kejap ya. Kenapa ni? Boleh Cik Saiful ceritakan apakah khidmat Jabatan Pertanian dalam program pertanian bandar ini? Dia buat dalam dua khidmat utama. Yang pertama daripada segi aspek pengembangan, di mana kita mengajar seperti mengadakan kursus-kursus pertanian dan kita mengenai pasti kesesuaian tanaman dan tanaman sesuai tanam tempat tersebut. Kita juga mengajar mereka cara-cara untuk memasarkan hasil tanaman mereka daripada kecil-kecilan hingga telah berjaya keluar. Maksudnya daripada penggunaan sendiri, berapa sendiri hingga mampu berjual dan untuk rolling hasil pendapatan. Dan yang kedua, kita juga mengajar mereka memberi khidmat daripada segi ikut pertanian seperti pasu panjang, tanah campuran, baja, biji benih dan cara-cara mengawal serangga penyakit dan rosak tanaman sayuran. Aktiviti pertanian di kalangan penduduk bandar bagi mengeluarkan bahan makanan sendiri merupakan satu pendekatan yang praktikal dan dapat mengurangkan perbelanjaan harian berikutan kenaikan kos sara hidup di bandar. Di samping itu, aktiviti ini juga menyokong usaha kerajaan dalam menjamin kualiti dan sekuriti makanan negara serta memupuk kesedaran dan minat terhadap kepentingan pertanian sebagai penyumbang terus kepada kesejahteraan serta keceriaan persekitaran komuniti bandar. Pokok kat hutan ke tak? Ada orang letak baja ke tak? Pokok tumbuh dengan segar ke tak? Kejap. Jadi itulah kita sangat kita ambil contoh daripada hutan. Semua yang ada dalam hutan. Macam kat hutan kita masuk hutan, ada tanah yang terbuka ke tak? Semua tertutup dengan daun yang jatuh, kayu. Hello. Ya. Assalamualaikum. Ini saya Mawadi bagi nombor tu mau bikin sliding frame sliding door tu. Dia tanya dia sliding door dengan 2 tingkat dalam 6. Masuk. Okey, so setakat tu je lah saya punya perkongsian ilmu. Kalau ada tuan-puan ada soalan ataupun ada persoalan yang nak diajukan, bolehlah
Bolehlah tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Mazlan. Ya, saya nak bertanya, saya belum lagi masuk komuniti ni tapi berminat. Tapi saya dah ada buat tanaman secara kecilan lah di rumah, di perhimpunan rumah ni. Okay. Kalau kita ada masalah dari segi penanaman ni, di mana saya boleh berhubung berkenaan dengan tanaman ni? Kejap, boleh saya tahu Cik Mazlan daripada mana ya? Daripada Kota Damansara. Kota Damansara. Ya. Kota Damansara KL ke Selangor? Selangor. Selangor. Ya. So, Kota Damansara, saya rasa mungkin kalau Kota Damansara Selangor, mungkin Cik perlu berhubung dengan Pejabat Pertanian Daerah Gombak Petaling. Gombak Petaling. Gombak Petaling. Jadi sebab di daerah dia ada pegawai kawasan. Jadi biasanya pegawai kawasan boleh turunlah untuk bagi khidmat nasihat kalau tuan ada masalah lah, masalah berkaitan pertanian lah, masalah penyakit ke, perosak ke. Ya. Di mana pejabat dia tu? Di Gombak. Gombak ya. Pejabat di Gombak. Itu Jabatan Pertanian Daerah Gombak Petaling lah. Okey. So boleh berhubung dengan pegawai dia lah. Baik. Dia ada tanam tanaman apa? Tidak, saya tanam kecil-kecilan, tanam sayur-sayuran pun ada. Tapi sambil tu saya ada tanam dari dah lama pokok nangka. Oh, okey. Jadi nangka tu, masalah dengan pokok nangka tu lah. Pokok tanaman yang lain tu okey. Tanaman tu dekat mana? Dekat Damansara? Dekat perumahan lah, kawasan perumahan. Okey. Yang tu jadi mungkin kan ni saya tak ada menjual lah sebab orang-orang dekat-dekat tu semua pakai ambil je lah, kongsi-kongsi untuk ini. Untuk kegunaan jiran-jiran lah. Macam daun pandan, daun ini semualah, ulam-ulam ini. Jadi masalah dengan pokok nangka tu, itu saya ingin tanya kalau dapat. Okey. Boleh berhubung dengan ni lah. Cik boleh tengok Jabatan Pertanian Negeri Selangor, boleh tengoklah kontak, dapatkan nombor kontak kat situ. Okey, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum Puan Nurhaina. Saya Adhar daripada Putrajaya. Okey, saya nak tanya. So sekarang ni for conventional use, saya nampak pembangunan lebih kepada pertanian sayur-sayuran lah. Betul? Betul. Okey, so adakah ada kita buat cadangan untuk projek high-tech sikit lah, bukan kita high-tech sangat, tapi pasal saya nampak banyak teknologi yang baru seperti bioflux, apa semua kan. Lepas tu aquaponik, so benda yang use untuk protein dan juga serat punya makanan. So adakah bila kita forward that paper akan dipertimbangkan oleh pihak jabatan? Pasal scope of Jabatan Pertanian kalau bukan sahaja sayur-sayuran semata-mata, betul? Betul. Cumanya Cik apa ya? General Cik Adhar. Okey. Sebenarnya kalau di bahagian pertanian bandar ni lah, kami fokus projek pertanian bandar ataupun projek komuniti, memang kami sasarkan tanaman singkat masa lah. Saya memang saya faham dah objektif tu daripada yang Puan bentang. Cuma saya mencadangkan supaya benda ni diangkat. Pasal kita bukan sahaja nak menggunakan sayur-sayuran sebagai kehidupan kita seharian. Kita juga perlukan protein-protein lain. Contoh kalau tanaman singkat yang kita boleh guna, contoh arnab. Kan, contoh ikan, contoh puyuh. Benda yang saya rasa tak mengotorkan kalau dalam kuantiti yang kecil. Kan? Kalau dalam 3 meter to 3 meters, you boleh dapat contoh kalau ikan keli contoh kan, kita boleh dalam 500 ke 400 ekor kita boleh letak. So that's come of income dan juga satu lagi tambah baik lah, additional value dalam konteks kebun komuniti itu sendiri. Betul? Saya berpandangan macam tu. Kalau dapat tambah baik kan konsep tu. Kan? Selain daripada itu saya nak tanya, adakah konsep
kebun bandar ni boleh dibawa kepada kawasan luar bandar, kawasan kampung macam tu boleh untuk dipohon? Nak ikutkan untuk projek pembangunan komuniti ni kita luaskan, dia dah tak terhad kepada bandar dan pinggir bandar tapi dia termasuk juga luar bandar. Berbanding skop yang waktu RMK 11 kami fokus untuk pertanian bandar sahaja dan pinggir bandar. So kalau untuk program pembangunan komuniti ni kita memang luaskan juga ke kawasan luar bandar, tak terhad ke bandar. Konsep dia masih sama, iaitu masih memerlukan 10 orang dalam satu kampung contohnya untuk buat permohonan tersebut, betul ya? Betul. Cuma kami tuan kena make sure lah kawasan yang nak dibuat tu, kawasan projek yang nak dibuat tu memang dah dapat kelulusan daripada pemilik tanah ataupun daripada PBT lah. Kalau kawasan-kawasan macam cuma kalau dari segi ternakan dan juga perikanan tu macam kami difahamkan lah, macam KL dan Putrajaya ni memang dia strict lah dari segi projek dari segi ternakan dan juga perikanan ni memang susah lah sikit kalau kita nak laksanakan di KL Putrajaya. Tapi kalau di luar bandar mungkin boleh lah. Jelas, itu pulang pada konsep lah saya nampak. Kalau konsep tu is clean, bersih dan tidak mengganggu komuniti, saya rasa boleh diangkatlah sebagai kerja baru kan. Itu saja. Boleh. Sebab macam projek baru di bawah kementerian, projek kita dapat peruntukan khas lah, projek kebun komuniti madani. Yang tu memang ada libatkan subsektor tanaman, ternakan dan juga perikanan. Cumanya perikanan dengan ternakan tu kita cuma kena tengoklah betul-betul kawasan yang betul-betul bersesuaian dan juga memang dibenarkan baru boleh. Kalau sebab benda tu perlukan kebenaran lah daripada PBT sebab biasanya yelah kalau ternakan ni takut ada aduan kegangguan dari segi bau, dari segi bunyi kan. Jadi benda tu lah concern pihak PBT concern lah jika ada aduan. Kalau saya tengok pada perikanan, dia konsep dia cuma air buangan ikan tu saja yang saya nampak. Selain daripada tu kalau kita guna sistem bioflux, dia akan ada filterize. So benda tu saya nampak tak mendatangkan apa kacau ganggu lah kepada pihak-pihak komuniti kan. Tapi tak apa, nanti saya akan try buat benda dulu, saya akan angkat saja. Boleh, cumanya itulah kita kena tengok betul-betul lah dari segi sebab kami ni bantu yelah tak banyak sebenarnya kami punya peruntukan. Jadi kalau yang high-tech ni biasanya dia melibatkan kos yang tinggi lah, kos permulaan. Jadi itu yang bukan dari segi bantuan yang kami bagi ni memang terhad. Jadi itu yang kita lebih kepada projek teknologi sedia ada lah, bukan yang melibatkan teknologi yang terlalu tinggi lah. Sebab biasanya kita tahu macam IoT ke projek-projek yang high tech ni dia punya kos memang tinggi lah. Lagi satu kita punya objektif pun memang untuk hasilkan tanaman, makanan untuk kegunaan sendiri. So dia berbeza dengan yang komersial. So kalau yang komersial tu mungkin dia dia punya objektif lain lah untuk memang pengeluaran semata-mata kan. Okey, terima kasih Puan. Halo Puan. Mau tanya sikit. Okey, Cik Ben. Dalam bentuk inkai ya. Apa arti ya? Maknanya bantuan yang kami bagi ni adalah bukan berbentuk wang ringgit. Bukan kita bagi dalam bentuk duit lah. Kami bagi dalam bentuk barangan, benda ataupun barangan. Maknanya kalau kata projek tu kita luluskan, kita akan bagi dalam bentuk sistem penanaman ataupun dalam bentuk input-input pertanian, peralatan, mesin, dalam bentuk barangan lah, bukan duit. And ini barangan mesti dari mafi ataupun pengusaha boleh sendiri beli? Bukan.
daripada Jabatan Pertanian, daripada kami lah. Sebab permohonan yang kami terima, kami akan buat siasatan tapak dan juga bantuan apa yang bersesuaian di situ untuk kami bagilah. Tengok kesesuaian tapak. Katalah kat situ sesuai buat fertigasi. So kita akan bagilah peralatan untuk projek fertigasi dan juga input-input pertanian. Ada baja, ada benih, ada peralatan-peralatan kecil pertanian. Kita bagi dalam bentuk barangan lah. Tapi daripada Jabatan Pertanian lah, pihak kami yang akan buat agihan barang tu lah nanti. Tadi pengusaha tak payah propose lah apa yang dia kena pakai atau perlulah. Yang tu untuk kategori apa yang Cik masukkan program, sebab kalau dari segi community, biasanya memang kita akan tengok lah tapak tu apa yang sesuai kat kawasan tu. Tengok juga dia punya keluasan tapak tu macam mana, rata ke tak rata ke, luas ke tak luas ke. So kita akan suggest lah teknologi apa yang kita perlu bagi kat situ. Faham. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Nak tanya satu soalan ya Tuan. Yang dapat dulu yang dah dapat dari penjana tu dia boleh apply lagi ke? 2021 penjana boleh apply lagi ke untuk 2023? Boleh Cik. Cik cuma isi borang je. Dan juga kategori apa yang Cik nak mohon tu lah. Yang waktu penjana Cik dapat bantuan individu ke komuniti? Komuniti, ni kebun komuniti. Komuniti. Jadi dia beri dalam bentuk dalam di masa tu dia bagi dalam bentuk tunai. Cik dapat barang apa? Dia tak bagi barangan, dia bagi grant kan? Grant? Ya. Kalau 2023 tak tahu sama ada ni, saya tak ingat tak negeri atau mungkin negeri Jabatan Pertanian Negeri kot yang bagi ni. Oh okey. Tapi kalau peruntukan kami memang kami ada salurkan juga peruntukan federal ke negeri. Jadi biasanya bantuan memang kami bagi secara bukan dana lah, bukan duit, kita bagi dalam bentuk barangan. Ini dia beri dan dia. Kalau Cik berminat lagi, Cik boleh mohon lagi lah untuk bawah program pembangunan pertanian komuniti ni. Boleh. Okey, boleh minta lagi. Tapi surat kebenaran daripada PBT tu perlu dimintakan lagi. Macam mana? Surat kebenaran dari PBT ni. Perlu dilampirkan. Sebab kita perlukan untuk kita luluskanlah projek tu. Kalau tak ada, maknanya kawasan tapak tu tak dapat kebenaran lah. So kami just nak make sure tapak yang dibuat tu memang tapak yang bukan haram lah. Okay. Cuma kena make sure peserta lebih orang. Okey, boleh kami buat lagi. Cuma nak macam okey nanti saya isi borang tu lah dan kita isikan semua yang diperlukan. Boleh. Dapatkan dekat web Jabatan Pertanian lah. Okey. Borang. Urusnya ada juga borang permohonan. Hello. Hello Puan. Saya tapak pertanian saya ialah reserve land di luar flat saya. Jadi boleh saya apply memohon untuk dapat kebenaran daripada MBBJ untuk membuat. Puan perlu kawasan tanah lapang tu kawasan bawah PBT ke JMB? Di luar kawasan flat tepi jalan. Oh, okey. So saya rasa benda tu sebab biasa kalau melibatkan reserve jalan ataupun kawasan tanah lapang, tanah awam, Puan perlu dapatkan kebenaran daripada PBT kawasan tu lah. Sama ada kawasan tu boleh tak dibuatkan aktiviti pertanian, sebab biasanya kalau tanah-tanah awam
ataupun tanah-tanah reserve ataupun ni, sebenarnya dia dah ada regulation sama ada tanah tu boleh dibuat aktiviti pertanian ataupun tak. So puan kena berhubung dengan PBT kawasan puan lah, boleh dibenarkan ke tidak. Lepas tu bila dah dapat kebenaran baru puan mohonlah isi borang permohonan dan hantar ke pejabat pertanian daerah yang terdekat dengan puan lah. PBT ialah stand for apa? Pihak berkuasa tempatan macam majlis bandaraya atau majlis bandaran. Puan dekat kawasan mana ya? Saya di Petaling Utama. Petaling Utama bawah PJ lah. Majlis MPPJ. So puan kena dapatkan kebenaran daripada MPPJ dululah. Madam, I suggest pada you pergi ahli parlimen, you bawa itu gambar, you bawa sama dia pergi site, cakap you minta sama dia untuk gazette di start untuk buat jadikan kebun bandar. So dia akan bawa benda ni pergi PBT. If you community bawa, sometimes it's about slow progress lah. Ya betul. Tapi parlimen atau adun yang bawa benda ni, dia akan tengok pada KT pula. Pejabat tanah pula. Pejabat tanah tengok status tu macam mana. Tapi totally kalau kata kawasan tu kawasan dalam bandar, memang PBT yang tahu progress tempat tu apa. Kan? Betul. Okey. Assalamualaikum puan. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam. Okey, saya Azman daripada Putra Perdana Puchong. Okey, Cik Azman. Saya pernah buat pertanian lah, maknanya daripada kawasan tanah terbiar ataupun kawasan lapang. So saya berminat tadi pada sertifikasi yang puan cakap tu. Jadi tapi saya sebelum ni buat pertanian biasa, tanaman pisang, serai dan ada certain ni tanaman lah. So jadi kalau macam fertigasi, adakah kita perlu mulakan dulu tanaman tu, maksud saya cara fertigasi lah, ataupun kita boleh terus memohon pada PBT sekiranya diluluskan lah. Macam mana dia punya cara tu? Kejap. Saya cuma nak tahu, Cik nak buat projek ni kategori komuniti ke? Kalau individu tu okey. Kalau individu dia boleh kurang daripada 5 orang tak? Atau 10 orang? Individu sebab kita individu berkelompok. Jadi kita nak kalau boleh lebih 10 orang. So kalau Cik bawah 10, dia dah tak panggil projek komuniti atau individu dah lah. Dia akan jadi kalau seorang je, perseorangan, dia jatuh kepada projek usahawan. Oh, usahawan. Oh, boleh kategori usahawan lah. Semua projek usahawan kami ni, bantuan yang kadar yang kami bagi tu tak banyak lah. Maksimum 5,000 sahaja. Jadi, puan boleh, tuan boleh juga mohon. Cuma nanti kami akan tengoklah tapak tu kesesuaian macam mana dan juga bantuan apa yang boleh dibagilah. Tapi terhad kepada 5,000 lah. Okey, baik-baik. Okey, tadi macam saya cakap tadi, saya sebelum ni buat pertanian tanaman biasa, tanaman tanah. So kalau yang fertigasi tu, adakah saya perlu mulakan konsep fertigasi tu ataupun saya boleh terus memohon daripada asalkan tanah ataupun yang ada tu, tanaman yang ada tu? Sebab Cik buat individu kan. Jadi itulah Cik memang dah buat dah. Cuma kalau untuk kategori usahawan tu kena ada bukti-bukti dah ada buat perniagaan ataupun jualan ataupun rekod-rekod hasil macam tu lah untuk membuktikan Cik usahawan. Maknanya kalau kata belum tak ada rekod sebab benda tu pun bukanlah saya jual pun. Saya kadang-kadang saya sedekah je jiran mana yang hasil tu. Dah pernah ambil lah macam sahabat kita daripada Damansara tu. Style macam tu. Ada jualan lah. So macam tu macam mana pula? Boleh juga mohon ke ataupun macam mana keadaan dia? Yang tu saya rasa lebih kepada individu tapi bukan individu kelompok. So saya sebab macam usahawan pun kita nak bukti ada urusan jual beli tu lah. Jadi kalau Cik boleh tunjukkan bukti tu bolehlah kita masukkan bawah kategori tu.
Ataupun kalau cik nak buat individu kelompok, kena carilah lagi 9 orang untuk usahakan. Tapi kalau individu kelompok ni, kita buat dekat kawasan rumah sendiri. Tapi kawasan kejiranan yang sama. Tapi masing-masing buat dekat rumah sendirilah. Oh, kalau macam kita sama-sama buat kawasan lapang tu tadi, lepas tu kita buat permohonan PBT, boleh tak? Yang tu community. Boleh. Oh, community. Tapi dalam bentuk usahawan individu tu lah. Boleh ke dalam 10 orang? Macam mitigasi tu lah kan lebih mudah kita nak kawal. Mungkin 2 orang aja perlu turun. Yang tu community lah. Yang tu boleh. Yang tu projek community. Tapi kena usahakan dulu je. Keutamaan kita kalau boleh mulakan dululah. Sebab kita nak hanya yang betul-betul minat je kita akan bantulah. Sebab kalau yang belum buat apa-apa kita bantu, kita tak tahu dia sustain ke tak. Jadi kalau boleh mulalah dulu. Yalah itulah macam saya dah mulakan tapi bila dah PKP semua itu kan dah susah kita nak dia kan, jadi terbengkalai jugalah. Cuma masih ada pokok-pokoknya. Macam tu lah. Okey, tak apa Puan. Terima kasih banyak. Okey, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi ke? So kalau tuan-puan perlukan apa-apa maklumat yang berkaitan, boleh ke laman web. Okey. Ada soalan ke? Puan Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Puan Alia. Saya nak tanyalah, kalau usahawan itu perlukan SSM kan, tapi kan selama ni kami ni supplier kan sayuran tu dekat pasar-pasar je, jadi tak ada receipt, tak ada SSM, tak ada. Jadi bantuan boleh ke dapat kalau macam tu untuk perbesarkan lagi projek sayuran untuk rumah saya ni lah. Puan dekat mana ya? Puan Kesang. Daripada? Kesang Tangkak. Tangkak. Kesang Muar lah kiranya dekat Tangkak. So Puan buat projek dekat kawasan rumah ke? Kawasan rumah. Jadi ada lebihan tanah tu kami jual tanam serai, ada kacang botol, kelapa sawit dan kelapa bulat pun ada, nangka dan juga saya tanam lagi? Limau nipis. Jadi kami supplykan kepada pasar Muar lah dekat Astaka tu. Okey. Pasar kat Bentayan tu kan. Kami supplykan kat situ. Jadi kami nak banyakkan lagi dan lebih sistematik lah, lebih macam teratur, lebih bersih ke. Jadi boleh ke dapatkan bantuan macam dari sini ke macam mana? Puan ada rekod-rekod hasil ke, rekod jualan ke? Tak ada. Jadi SSM memang tak ada. Kami memang unggah masuk bakul semua, lepas tu kami hantar. Okey. Dengan Puan ada rekod resit-resit ke, transaction ke? Tak ada pula, tapi mungkin resit pada ibu saya ada kot. Dia supplykan pada kedai uncle tu, pada kedai aunty tu dengan makcik seorang tu kan. Mungkin ada, tapi resit biasa je lah, dia tak formal tau. Boleh kan macam tu? Saya rasa mungkin Puan boleh lepas ni mungkin mula rekodkan lah Puan punya hasil-hasil, dan saya rasa tak ada, kalau untuk berdaftar dengan SSM sebenarnya mudah je. Jadi dia tak ambil masa lama dan dia punya bayaran pun tak banyak. Jadi mungkin Puan boleh ke arah tu, dan juga bila Puan dah lengkap maklumat-maklumat rekod semua tu, Puan boleh mohon isi borang, boleh mohonlah ke Pejabat Pertanian Daerah Tangkak. Isi borang, hantarkan borang Pejabat Pertanian Daerah Tangkak lah. Oh, dia tak boleh masuk by individual lah? Individu sebab kita individu berkelompok. Jadi perlu lagi 9 orang lah. Kalau Puan ada jiran-jiran lain yang pertanian, boleh lah. Ada tu macam saya kena tanya dengan tanah orang sebelah lah kan. Sebab dia tanam
pisang juga. Tanam pisang lah, nenas lah kalau dia orang nak lah. Tapi bagi saya tak sampai lah 9 orang. Itulah syarat kami itulah. Minimum 10 orang. Kalau tak, 10 orang kan. Saya masuk nama keluarga saya je 5 orang. Lepas tu 5 orang lagi orang luar boleh ke macam tu? dia yang penting kejiranan dalam kawasan yang sama. Kawasan taman ataupun kampung yang sama lah. Tapi maksudnya orang yang terdekat dengan saya lah. Macam makcik-makcik saya pun boleh lah. Boleh, dia akan buat dekat rumah masing-masing. Yang penting duduk berhampiran. Okey, baik. Boleh jadi individu berkelompok lah tu. Yang penting permohonan akan ada 1 borang ajalah. Puan perlu isi 1 borang je. Kumpulkan semua nama-nama yang berminat tu. Nanti masing-masing akan buat dekat rumah masing-masing lah. Okey, baik. Dan saya nak tanyakan pasal haiwan perosak ni. Bantuannya macam racun dia bagi. Macam mana? Haiwan perosak, dia berkategorikan serangga sahaja ke? Haiwan perosak? Macam panduan untuk tunjuk ajar cara ataupun bantuan tu kan. Dia berikan untuk serangga je ke ataupun haiwan perosak lain? Termasuk macam biawak ke, macam monyet ke, ada ke sekali? Oh, yang tu dengan perhilitan lah pula. Kalau yang haiwan liar tu dah jabatan lain Puan. Kami ni dari segi perosak tanaman lah. Serangga je lah Saya ingatkan monyet tu sekali sebab hari tu baru dia rosakkan tanaman jagung saya. Okey, apa tu? Apa dia? Hello? Hello, kami dari segi masuk khusus apa? kalau perosak tanaman macam apa serangga, perosak macam siput apa semua kami bolehlah bantu tunjukkan cara macam mana nak kawal tanaman tu. Tapi kalau haiwan liar tu Puan perlu ke jabatan lain lah, jabatan Ada khusus bang. Kelapa sawit, kelapa kalau baja tu. Bantuan baja boleh kan? Baja untuk sayur boleh. Bukan, kelapa sawit atau kelapa bulat boleh ke? Kalau kelapa dia ada bantuan lain bawah kelapa, projek kelapa. Puan boleh mohon juga kalau Puan ada projek kelapa, tapi biasanya projek kelapa tu dia nak kawasan kita punya projek lebih 1 hektar lah. Ni boleh tu sebab kat sini lot dia sampai belakang lah dah nak hampir 2 hektar juga. Boleh, Puan boleh mohon juga dekat pertanian daerah. Jabatan Pertanian Daerah kita ada banyak je bantuan, bukan pertanian bandar saja. Dari segi projek tanaman sayuran jangka panjang, sayuran jangka pendek, projek buah-buahan, macam-macam lah. Ada projek mohon bantuan baja lah untuk kelapa sawit. Puan pergi ke Jabatan Pertanian daerah Puan, daerah mana, Tangkak tadi? Tangkak. So Puan tanya apa yang Jabatan Pertanian Daerah boleh bantu. Jadi biasanya kita ada je banyak je bantuan-bantuan lain lah, bantuan-bantuan tanaman macam-macam lah. Dan juga Puan cuba tanya, kalau tak dapat tahun ni mungkin Puan boleh isi borang mohon untuk bantuan tahun depan. Okey, baik. Boleh, tanyalah apa yang Jabatan Pertanian boleh bantulah. Okey, baik. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Mazlan. Ya, saya nak tanya sekali lagi Puan. Terima kasih. Ini saya dengar dia punya interaksi ni orang kata baiklah pasal banyak pengetahuan yang kita dapat tahu daripada Jabatan Pertanian. Jadi saya ni dibagi tahu oleh adik saya tentang Zoom ni. Okay. Saya nak tanya dengan Puan, kalau yang masa-masa akan datang, kalau ada ceramah ke ada interaksi ni, macam mana saya boleh masuk dalam? Adakah jabatan boleh berhubung ke macam mana nak bagi tahu? Oh, kami ada kami punya FB, Facebook, ada Twitter, ada
Instagram. Yalah, kalau saya nak masuk dalam senarai itu maknanya kalau ada ceramah ke, jadi dia orang bagi boleh tahu dengan saya. Macam mana saya nak buat? Saya rasa Urustia boleh kongsikan jadual. Kita sebenarnya setiap bulan kita akan ada 2 kali perkongsian ilmu. So, Cik, saya rasa Urustia dah kongsikan jadual-jadual dan tarikh apa tajuk perkongsian yang akan dilakukan lepas ni lah. So memang akan ada banyak lagi lah. So Encik kena alert dengan kita punya FB ataupun ni lah. Boleh masuk FB kita. FB kan? FB. Okey. FB, Facebook, Instagram, YouTube? YouTube TV Pertanian. Tapi biasanya YouTube tu yang mana yang dah kita dah buat lah. I see. Boleh tengok lah juga yang mana yang dah lepas-lepas punya perkongsian. Cik boleh tengok balik lah dekat TV Pertanian, YouTube TV Pertanian tu. Okey. Baik, terima kasih banyak Puan. Sama. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar Puan? Dengar. Saya Ansar Durrahim dari Keningau, Sabah. Okey, Cik Ansar. Ya, saya dapat info ni kemarin daripada projek grup WhatsApp projek fertigasi Sabah. Okey. Saya nak tanya ni yang projek komuniti kan? Ya, projek komuniti. Yang berdekatan lah. Maksudnya kalau yang 10 orang tu masukkan nama-nama anak, jiran, saudara yang dekat-dekat tu boleh ke? Maksudnya bawah 18 tahun. Macam ni ya. Jiran rumah asasi mana? Jiran. Ni projek apa? Komuniti ke? Ya, saya tanya pasal projek komuniti. Saya ada buat projek fertigasi lada tapi bukan komuniti, dia koperasi. Okey. Sedang berjalan lah dan sudah ada 4 masuk 5 bulan sudah projek fertigasi lada bara, petani lada bara. Dan masih berjalan, masih tumbuh, alhamdulillah masih berbunga. Bunga kedua lah sekarang ni, lada ni round kedua lah. Cuma saya punya tapak kawasan tu lebih kurang 1 ekar. Saya buat ini fertigasi 1000 pokok saja. And then saya ada lagi baki tanah, baki keluasan tu untuk buat projek fertigasi komuniti. Okey. Itulah saya mau tahu dia punya syarat yang apa ni? Syarat dia 10 orang. Kalau boleh ahli-ahli tu yang tinggal berdekatan lah dengan maksud saya kawasan. umur yang boleh masuk. Boleh ke anak-anak boleh ya? Macam umur 18 tahun, 15 tahun. 18 tahun ke atas. 15 tahun ke atas lah. Ya. Kedua saya nak tanya pasal yang dia punya bajet dalam 5,000 kan? Yang tu untuk usahawan. Untuk usahawan, sorry. Yang komuniti? Kalau komuniti 20,000 tapi kita bagi dalam bentuk barangan lah, bukan. Ya. Okey, saya faham. Yang 20,000 tu contoh kalau buat fertigasi lada atau sayur terung, dia berapa pokok tu? Saya tak pasti. Sebenarnya 20,000 dalam 500 boleh. 500 polybag boleh atau lebih sebab saya tak pasti kos dekat Sabah. Dia bergantung juga tengok kos-kos pembangunan. Dia kena tengok juga kos-kos input kos dekat Sabah. Jadi saya tak pasti, mungkin dalam 500 boleh lah. Mungkin saya rasa 500 atau lebih, saya tak pasti. Sebab saya masih blur tentang dia punya itu kan. Ya, sebab Sabah dengan Semenanjung, Sabah lagi tinggi kan dia punya kos. Jadi lagi tinggi. Jadi saya tak pasti. Macam kalau kat Semenanjung, kalau dengan nilai tu kita dah boleh dapat lah 500. Tapi kalau dah di Sabah, saya rasa mungkin boleh 500 atau kurang atau lebih macam tu lah. Kalau ikut saya punya yang sebelum yang saya buat sekarang ni, dalam 20k tu 1,000 bayung. Kalau pokok lada lah 1,000 bayung. 1,200 hingga 1,000. Okey. Tapi kalau sebenarnya bajet yang tu lah, bajet yang bukan daripada pertanian, daripada satu jabatan lagi lah. Okey. So boleh lah, lebih lah 500. So sebenarnya Encik perlu mohon dulu kawasan tapak tu kawasan tanah sendiri ke? Ya, lebih kurang tanah sendiri. Okey. So tak ada masalah lah kalau tanah sendiri. Cuma bila komuniti ni kita nak lebih 10 orang, lepas tu kalau boleh ahli dia
penduduk setempat kat situ lah. Ya, Bukannya, ya. so cik cuma isi borang lah dan attachkan surat kebenaran, tapak dan maklumat-maklumat tu cik isikan dengan lengkapnya lah, baru kami boleh proses permohonan tu lah. Lagi tuan, puan, lagi yang di Sabah ni kan, dia sama tak dia punya apa yang yang disampaikan oleh pertanian federal kan ni? Ya, sama. Cuma centralized lah kan? Ya, satu Malaysia. Sebab kami punya peruntukan ni peruntukan federal. So kita salurkan juga ke negeri-negeri termasuk Sabah, Sarawak, Labuan. Oh, baik. Borang nak mendapatkan borang tu memang di Jabatan Pertanian Daerah lah. Betul. Ataupun dekat web, cik download, lepas tu cik print, cik isilah. Lepas tu hantar ke mana? Hantar ke pejabat pertanian terdekat dengan cik. Dekat mana? Keningau ke? Mana? Ya, Keningau. So hantar ke sana lah. Yang tadi surat kebenaran tu siapa? Ketua kampung ke? Tuan tanah ke? Macam mana? Surat kebenaran tapak tu kalau tanah sendiri cuma attachkan geran tanah ke macam tu lah. Dua tu syarat je lah kan? Ya. Okey. Lain-lain tu sebelum tu memang dia akan datang juga tengok melawat ke macam mana? Biasanya permohonan yang kita terima, kita akan proses, kita tengoklah lengkap tak lengkap, ada kebenaran, tak ada kebenaran ke. So bila dah lengkap, kita akan teruskan ke siasat tapak lah. Sama ada, kita akan tengoklah kesesuaian tapak tu, dia sesuai tanaman apa, dia punya keluasan, berapa banyak kita boleh bantu, bantulah dari segi sistem tanaman apa yang kita boleh bantu, sama ada fertigasi ke, konvensional ke. So dia akan tengok kesesuaian tapak tu lah. Dan juga insentif apa yang kita boleh bagi, input-input pertanian, benih apa, baja, peralatan dan sebagainya lah. So benda tu pegawai pertanian kawasan atau daerah akan pergi siasat lah tapak tu. Tapak yang dimohon, yang di tuan pemohon tu lah. Dia ada kuota tak? Setiap daerah? Saya tak pasti ada kuota, tapi yang penting cik mohon je. Okey. Lagi ada peruntukan tu pada waktu tu, tahun tu dia akan bagilah. So kalau mungkin peruntukan tahun tu dah tak ada, dia akan bawa ke tahun depan lah. Sebab peruntukan kami ni memang tiap-tiap tahun. Memang ada. So yang penting cik mohon je lah. Mohon hantarkan ni, cuma saya tak pastilah sama ada peruntukan tahun ni masih ada ataupun dah dah banyak permohonan lain yang dah dapat. So yang penting cik mohon dan tunggulah keluasan permohonan cik tu. Baik. Satu lagi puan, saya minta maaf, satu lagi. Yang peruntukan ni untuk khas fertigasi saja atau termasuk itu hidroponik apa ke, berikan ternakan ikan ke apa? Ni untuk tanaman. Projek ni untuk tanaman. Jadi kita akan tengok kesesuaian lah sistem penanaman apa kat situ, fertigasi ke, hidroponik ke, hidroponik, konvensional ke. So tu yang penting, siasatan tapak daripada pegawai pertanian kawasan tu untuk tengok lokasi tu. Sebab bila fertigasi dia kena tengok juga sumber-sumber, sama ada sumber air, ada sumber elektrik dan sebagainya lah. Sama ada tanah tu rata ke tak rata, semua tu. Baik. So banyak benda lah dia akan tengok, ambil kira kesesuaian apa tanaman dan juga jenis-jenis sistem tanaman yang boleh buat kat situ lah. Okey. Baik puan. Terima kasih banyak. Sama. Assalamualaikum. So udah 11.40 ni. So saya tengok tadi ada raise hand Puan Sisu Liu. Ya. Boleh dengar tak? Boleh. Pertanyaan saya mengenai, saya dari Kuching, Sarawak. Yang saya seorang usahawan yang menanam sayur organik. Saya sudah dapat CG organik, tapi bukan di bawah
My Organic lah. Okay. Saya apply Earthtech dari Pulau Pinang. Jadi hari itu beberapa minggu yang lepas saya ada submit application mengenai, tadi ada orang share mana boleh download borang-borang kan. Borang-borang itu dengan dokumen-dokumen yang dimintakan saya sudah disubmitkan. Saya sudah sedia semua komplit, saya submit. Dan soalan saya, application ini biasa ambil berapa masa untuk proses? Dia bergantung kepada borang dan dokumen-dokumen tu lengkap ke tak lengkap ke. Biasanya dalam 7 hari kita akan tengoklah sambil lengkap tak lengkap. Kalau tak lengkap kita kena minta cik lengkapkan semula lah. Baru kita proceed semula. Dalam website yang ditunjukkan tadi kan, dalam sana dia ada mention mengenai satu peruntukan dalam mungkin 5,000 dalam jenis barangan lah, bukan cash, bukan tunai lah. Satu lagi mengenai pembiayaan, jadi macam pinjaman. Jadi disebabkan saya sekarang mau expand saya punya farming kan, saya pilih kepada pembiayaan. Jadi saya di kawasan Bau, jadi officer yang di DOA Bau, dia ada pas saya punya application form kepada pihak yang lebih. Okey, Encik Sicu, sebenarnya kami punya peruntukan ni mungkin di kawasan Kuching untuk usahawan. Cuma Cik Sicu, saya tak tahu masih belia ke? Sebab kalau Cik masih belia, boleh mohon bawa agropreneur muda. Sekarang saya umur 40. Saya tidak tahu mereka akan angkat saya sebagai belia ke atau saya rasa 40 masih belia. Jadi Cik boleh mohon juga bawa agropreneur muda, sebab kalau melalui peruntukan pertanian bandar usahawan, kami punya peruntukan memang sikit je lah, 5,000. So saya rasa kalau Cik boleh mohon projek yang lain lah, lagi bagus lah, sebab Cik pun dah ada CJ Organic, dah ada banyak benefit lain-lain. Lagi saya rasa boleh lagi pun nampak Cik punya projek ni lebih ke arah komersial. So, saya lebih kepada komersial. Inilah yang saya tanam setakat di. Bukan projek pertanian bandar, sebab pertanian bandar ni lebih kepada projek untuk tanam sendiri, lebih baru kita jual macam tu. Okey. Jadi ini saya kena kontak yang komersial punya lah. Ya, mungkin Cik boleh berhubung dengan pejabat pertanian di mana, Bau ke? Ya, Bau dekat Kuching. So, mungkin boleh kontak dengan pejabat pertanian di Kuching ataupun HQ di Kuching lah. Tanya apa bantuan yang Cik boleh mohon lah, boleh dapat. So saya rasa tak ada masalah lah, sebab Cik punya projek ni dah komersial. Ya. Okey. Thank you. Itu saja soalan saya. Thank you. So saya rasa dah tak ada soalan kan. Ni pun dah hampir pukul 12 ni. So saya rasa saya stop kat sini. So saya harap tuan-puan dapat nantikanlah kami punya perkongsian ilmu yang seterusnya. Ada banyak lagi lah siri-siri perkongsian ilmu yang kami akan buat lepas ni, sebab yang ni baru bilangan kedua. So yang mana yang terlepas boleh tengok dekat TV pertanian YouTube. So kat situ pun boleh tengok. Jadi cuma tuan-puan kena alert lah dengan kami punya posting dekat Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya lah, untuk tahu kami punya next punya session perkongsian ilmu. So saya
rasa saya stop kat sini. Sesungguhnya yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk tu datang dari kelemahan saya sendiri. So saya berhenti sampai kat sini je lah. Okey, terima kasih kerana Tuan Puan sudi meluangkan masa hampir dekat 2 jam juga ni untuk perkongsian ilmu hari ni. So saya stop kat sini dulu lah. Jumpa lagi untuk sesi yang lain lah, sesi yang akan datang. Terima kasih semua. Terima kasih, sama-sama. Okey. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Sama-sama.